Kenapa memancing orang lain supaya ketawa dengan lawak kita itu tidak boleh? Adakah ianya berdosa? Okey, baik. Sebenarnya ada beberapa riwayat yang menyatakan berkaitan dengan larangan untuk membuat satu lawak. Sebagai contohnya, lawak mempersedakan hukum yang dah muktamad haram di sisi syarak. Contohnya lah, semata-mata nak memancing orang lain untuk untuk lawak, dijadikan sebagai joke, sebagai lawak, jenaka. Sebagai contohnya lah kan, dia duduk kat kedai, okey, contohnya lah kan, dia duduk kat kedai, dalam gelas dia tu air biasa je, tapi dia buat gaya nak bagi kawan-kawan dia gelak, dia buat gaya dia mabuk, lepas tu dia buat minum pula, contohnya lah kan. Maknanya dia mempermain-mainkan apa tu, walaupun dia tak minum, tapi dia mempermain-mainkan konon yang dia minum tu adalah arak. Tak boleh, walaupun nak main-main, sebab hukum arak ni adalah muktamad haram. Tapi kalau dia buat semata-mata tu nak bagi kawan-kawan dia gelak, dia lakonkan ni semua, kan? Itu. Okey, baik. Maknanya dia menggayakan satu perbuatan yang seolah-olah dia minum. Dia minum. Okey, baik. Sedangkan yang dia minum itu adalah air biasa sahaja. Itu. Dan sebagai contohnya lagi, meniru gaya seseorang. Contohnya lah, ada orang tu dia bercakap, mungkin dia OKU ataupun mungkin dia ada kelainan, ada kekurangan untuk cara dia bercakap. Orang gagap ataupun orang yang bercakap ngidung sikit, macam-macam kan. Contohnya lah, mungkin orang tu datang bercakap dengan dia tak ialah macam-macam kekurangan bentuk orang tu bila datang bercakap dengan dia. Contohnya lah, dia bersama dengan kawan-kawannya, 2-3 orang, tiba-tiba datang waiters nak ambil order kan, tiba-tiba yang datang tu cakap macam sengau sikit kan. Lepas orang tu berlalu, dia pun cakap dengan kawan dia, mengajuk orang tadi cakap sengau. Tak boleh juga tu. Sama juga, itu dikira haram. Okey. Walaupun kita kata demi, maknanya kawan dia confirm gelak. Kawan dia gelakkan siapa? Gelakkan apa yang dia buat lawak tu, tapi sebenarnya menghina orang tadi. Itu secara tak langsung kita katakan, kalau kita buat di depan-depan dengan orang tu, mesti orang tu terasa hati, jenuh, kita nak minta maaf dengan dia ke akhirat besok. Juga termasuklah bentuk-bentuk penghinaan, body shaming, sebagaimana istilah orang kata sekarang. Orang tu gigi patah contohnya lah kan, dia cakap pasal gigi je contohnya lah, ataupun bercakap pasal kulit mukanya contohnya lah kan, ataupun bentuk fizikal badan dia, ataupun cara dia berjalan, ataupun pelbagai lah berkait dengan bentuk badan. Ini kita cukup takut. Sekarang ni seolah-olah dah jadi biasa. Tapi sebab itulah fitrah manusia ni, seolah-olah kita katakan bentuk-bentuk penghinaan sebegitu. Sebenarnya walaupun kita katakan tak adalah istilah, kita katakan tak apa, dia ni hati kering, sporting tu kita cakap, tapi dalam sudut hati macam mana? Kita tak tahu. Benda soal hati ni kita tak boleh petikaikan. Kita di akhir zaman ni ramai orang nak petikaikan, ikhlas ke dia buat tu? Kita nak buat kerja Tuhan. Sebenarnya yang menilai keikhlasan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu maknanya semua akan jadi bertentangan dengan fitrah manusia. Kalau kita kata kita nak persoalkan ikhlas ke tak ni bagi ni, contohnya lah, ataupun kita katakan tak apa, dia sporting, dia keringnya, dia hati kering ni, tak terasa apa yang kita cakap, itu bohong sebenarnya. Tidak boleh perkara yang batil. Sedangkan kita nak menghina seseorang itu, mengapa Allah tegah? Sebab ada hikmah. Takkan kita nak membenarkan perkara yang tidak benar, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik.